Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Imam Ibn Atha mengatakan, istiqamahlah kalian dalam penyatuan kesendirian hati dengan Allah. Abu Ali Al-Jawzajani berkata, jadilah pelaku istiqamah dan jangan menuntut karamah. Dirimu selalu bergerak dalam pencarian karamah, sedangkan Tuhanmu menuntutmu untuk tetap dalam istiqamah. Suatu hari saya melihat Nabi SAW dalam mimpi, kata Abu Ali Syabawi. Lalu saya bertanya pada beliau. Diceritakan dari Tuan bahawa Tuan pernah berkata, surah Hud menjadikan rambutku beruban. Apanya yang membuat rambut Tuan beruban? Apakah kisah-kisah para Nabi atau kerosakan umat? Baginda menjawab, bukan itu, tetapi firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dikatakan bahawa tidak ada yang kuat menjalani istiqamah kecuali orang yang berjiwa besar. Kerana istiqamah menuntut pengeluaran diri dari apa-apa yang dijanjikan dan pemisahan daripada legitimasi dan adat. Berdiri tegak di hadapan Allah memang wajib didasarkan pada hakikat kebenaran. Kerana itu Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kamu dan jangan sekali-kali menghitung-hitung amal kebaikanmu. Istiqamahlah sifat akhlak sempurna. Tanpa istiqamah, akhlak akan menjadi buruk, kata Muhammad Al-Wasiti. Istiqamah adalah penyaksian anda pada waktu bersamaan dengan pelaksanaannya, kata Dalaf Ash-Shibli. Dikatakan bahawa istiqamah dalam kata-kata adalah dengan meninggalkan umpatan. Dan istiqamah dalam perbuatan dengan meninggalkan bid'ah. Dan dalam amalan perilaku dengan tiada penangguhan. Dan dalam ahwal dengan ketiadaan hijab. Saya pernah mendengar guru Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Furak mengatakan, huruf sin dalam istiqamah adalah sin penuntutan. Artinya, para pelaku sufi meminta pelurusan sikap pada Allah dengan didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Kemudian mereka menepati janji-janjinya dan menjaga batasan hukumnya. Ketahuilah bahawa istiqamah mewajibkan keabadian karamah. Allah berfirman, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika mereka tetap berjalan lurus istiqamah atas jalan itu, yakni agama Islam, tentu kami akan benar-benar memberi minum kepada mereka air yang segar dan rezeki yang banyak. Allah tidak mengatakan saqainahum, yang bermaksud kami memberi minum mereka, tapi mengatakan asqainahum, yang bermakna kami benar-benar memberikan mereka minum. Arti ini mengandungi pengertian abadi. Junaid berkata, saya pernah bertemu seorang pemuda di bawah pohon rendang di daerah pedalaman. Pemuda ini merupakan salah seorang daripada murid sufi yang sedang melakukan peribadatan. Dia sedang duduk di bawah suatu pohon besar. Apa yang membuatmu duduk di sini? Tanya Junaid. Mencari hal yang hilang, jawabnya. Saya pun berlalu dan meninggalkannya. Ketika pulang dari haji, saya mendapatkan pemuda tadi berpindah tempat dekat pokok. Apa yang membuatmu pindah dan duduk di sini? Saya menemukan apa yang saya cari, ternyata ada di tempat ini.
Karena itu saya pindah dan menetapinya. Junaid hairan, kemudian berkata dengan sendirinya, saya tidak tahu mana lebih mulia, apakah tetapnya istiqamah kerana pencarian suatu hal yang hilang, atau tetapnya pada suatu tempat yang di dalamnya dia peroleh apa yang dikehendaki. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Bila Al-Imam Ibn Atha menyatakan, istiqamah itu bila hati kita sentiasa fokus kepada Allah. Pada semalam kita sebut kata-kata Umar Khattab, makna istiqamah. Itu berterusan dalam melaksanakan perintah dan larangan dan jangan cari alasan seperti musang. Mencari helah seperti musang. Dan kita juga telah menyebut tentang bagaimana kata-kata Abu Bakar As-Siddiq yang membawa maksud istiqamah itu kekal di dalam ketauhidan. Jadi menjauhi diri daripada syirik. Abu Bakar menekankan persoalan akidah, manakala Umar Al-Khattab menekankan persoalan dari sudut pembuktian fizikal. Manakala Al-Imam Ibn Atha pula menyatakan, istiqamah itu ialah dengan hati. Jadi hati sentiasa ingat Allah. Hati sentiasa menyatukan diri dengan Allah dengan maksud apapun perbuatan kita ingat Allah. Dan ini Allah Ta'ala puji orang beriman. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang sentiasa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Maka orang ini istiqamah. Artinya kalau berada di mana-mana sekalipun, dia ingat Allah. Saya dah sebut dahulu tentang perulama menyebut istiqamah itu ada 4 perkara. Perkataan, perbuatan, niat dan juga ahwal keadaan dia yang tidak berubah. Maka bila seorang itu benar-benar istiqamah, dalam semua perbuatannya Allah bersamanya. Ingatannya pada Allah. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah sentiasa bersama kamu di mana kamu berada. Kita di tempat kerja, kena tahu Allah bersama kita. Dengan itu kita istiqamah, amanah dalam kerja kita. Kita dalam solat, tahu Allah bersama kita. Dengan itu kita khusyuk dalam ibadat kita. Kita bersama isteri kita, pasangan kita, anak-anak kita, Allah bersama kita. Kerana itu tunaikan hak mereka. Walau selemah mana pun mereka, walau sekuat mana pun kita, tunaikan hak mereka. Kita sebagai pemimpin, walau tidak dituntut oleh rakyat, maka kita berikan hak mereka. Diriwayatkan, Umar Al-Khattab memanggil Hakim bin Hizam untuk memberi haknya dalam rampasan perang. Ghanimah. Atau dalam haknya dalam pemberian kerajaan. Al-Atta, kerana dia seorang sahabat. Sebab bila pemberdayaan negara makin kaya, lalu mana-mana orang yang dahulunya, yang di kalangan para sahabat, anak sahabat, tabi'in, diberikan anugerah oleh negara. Dia beri suatu penghargaan, beri sejumlah wang, menghargai mereka atas kemuliaan mereka menjaga agama. Maka Hakim bin Hizam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq waktu dipanggil untuk mendapat penganugerahan ini, dia tolak. Dan dia tak nak jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi zaman Umar Al-Khattab, Umar memanggilnya. Maka dia tak nak datang. Umar kata, sama ada kamu datang atau aku datang tarik telinga kamu. Datang atau aku datang tarik telinga. Maksudnya tegaslah. Maka Hakim bin Hizam datang. Lalu Umar Al-Khattab berkata, ini hakmu. Kata Hakim, aku tidak mahu hak aku. Pulangkan pada negara. Lalu kata Umar Al-Khattab, ya Allah kau saksikan Umar dah bagi, dia tak nak. Artinya tak cukup bagi Umar Al-Khattab, tidak memadai, dia menolaknya dari jauh. Mereka dipanggil, dia tolak depan-depan. Supaya dia tahu. Maka ini istiqamah seorang pemimpin kepada hak rakyat. Walaupun dia tak nak, tapi itu hak dia bagi. Maka bila kita sebut apa yang disebut oleh Imam Ibn Atha tentang makna istiqamah, hati kita sentiasa bersama Allah dan semua perbuatan kita, kita tahu ada Allah. Kita niat. Ke mana kita nak niat-niat tak baik.
Kita tahu ada Allah yang sedang memantau niat kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Lalu kita pun buang niat tak baik. Tadi kita dah cerita dalam surah Al-Qalam tentang satu keluarga yang berniat tidak baik untuk tidak memberikan bahagian keuntungan daripada kebun dan tanamannya kepada fakir miskin. Dia cuma niat tak nak beri. Akhirnya Allah musnahkan kebunnya dengan kebakaran. Supaya dia tahu dalam niat sekalipun Allah mengetahuinya. Karena itu kita diajar berniat baik. Betapa banyak amalan itu mendapat pahala sebelum dilakukan kerana niat. Dan betapa banyak amalan itu dipermudahkan kerana niat. Dan betapa banyak amalan itu menjadi besar kerana niat. Asal nak kecil je tapi niat tu baik jadi besar. Niat kita tuan-tuan nak bagi makan ke orang. Asal kecil je nak bagi makan 2-3 orang. Allah lapangkan rezeki sampai boleh bagi makan 200-300 orang. Dan niat kita nak pergi kuliah subuh hari ni je niat ni. Allah jadikan keberkatan niat tadi sampai kita kekal kuliah subuh sampai mati. Niat. Niat kita nak jadi baik. Tapi baik biasa-biasa je lah. Tak pergi masjid. Baik biasa-biasa. Tak tutup aurat. Kalau biasa cakap tak elok, jagalah sikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kita baik, lebih baik daripada orang yang asal dah baik. Asal niat nak bukan nak baik banyak sangat lah, nak baik dah. Tinggallah jahat. Dek niat tadi. Sebab itu istiqamah kita memberi maksud. Dalam semua perbuatan kita melihat perintah Allah. Kata Abu Ali Al-Jawzajan, hendaklah kamu menjadi pelaku istiqamah, bukan pencari karamah. Kita ni tuan-tuan nafsu kita sentiasa nak cari karamah dalam kemuliaan kita. Wa imma karamah dengan maksud makna kewalian. Karamah lah kewalian. Kerana kebanyakan orang awam melihat wali itu pada karamahnya bukan istiqamahnya. Sebab itu kalau kita suruh dia cerita tentang wali, dia mesti cerita, oh dia berjalan tarik. Pernah satu ketika bumbung jatuh atas dia, dia tak jadi apa. Bumbung tu hancur. Orang kita lah. Pernah satu ketika ni Jepun nak tembak dia tak kena. Jepun nak tembak dia tak kena. Kena orang Jepun tu. Pernah satu ketika orang nak tangkap dia. Orang nak gari dia. Tiba-tiba gari tu tergari tangan dia sendiri. Kita suka macam tu. Satu bagi orang yang dekat dengan Allah bukan cerita tu. Kita tu tidak menarik. Orang macam kita ni. Sebab kita suka benda pelik. Bila kita suka benda pelik, lalu kita pun naklah dengar cerita ni. Orang macam ni tuan-tuan, sihir pun dia tengok. Yang ni pun dia tengok belakang. Sebab dia suka benda pelik. Tetapi dalam menilai seorang itu wali, ahlinya melihat wali itu sejauh mana dia istiqamah. Sebab itu kalau kita bercita-cita nak jadi wali, disebut, memang boleh bercita nak jadi wali, kan ini golongan yang dekat dengan Allah. Tapi bukan kerana karamahnya, kan istiqamah. Dan kita dalam hidup, bila buat satu benda, dalam hal kebaikan dan ketaatan, kita nak pujian orang. Jadi orang pun nampaklah kita ni bagus ke masjid, boleh jadi menantu. Orang ni pun nampak kita ke masjid, boleh lantik pengurusi. Kita ni melihat kemuliaan tadi dalam pujian manusia. Oh dia baguslah, dia banyak cakna orang, bolehlah kita calon jadi wakil ayat tahun depan. Oh dia ni, kita nak karamah itu, kita suka dengar orang-orang menyebut baik-baik tentang kita. Tapi orang-orang seperti ini, atau kalau watak kita seperti ini, bila hilang pujian, maka kita makin kendur perbuatan kita. Hilang pujian, kendur. Bila dalam satu amalan kita nak sesuatu yang bukan, yang selain dari Allah, kelak Allah Ta'ala akan sisihkan kita. Contoh ketika ulama membahaskan hadis. Ada orang buat amalan sampai dah dekat dengan syurga. Dekat nak masuk syurga, buat amalan masuk neraka. Kerana dahulu dia buat amalan bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, hanya kerana untuk mendapat kemuliaan pandangan orang. Bila dia dapat, okey. Jadi nak jadi menantu. Dah pakai yang tu untuk imam. Rajin ke masjid.
Dia bagi salam tu nampak muka dia dulu. Dia punya aiming dia dah, target dia duduk sebelah tu imam. Pak Imam bagi salam kanan, dia dulu. Imam bagi salam kiri, dia pelari ke tepi kiri. Nampak dia belaka. Seolah macam tu lah. Sebab ini, benda ni berlaku. Kita buat andai ni bukanlah andai yang kosong. Memang berlaku. Dan saya menyaksikan apa yang saya sebut tadi berlaku. Jadi dia nak ibu pergi Minang nak terimam, pula. Pergi Minang, terimam nak perempuan ramai. Pergi Minang, tolak. Tak hari tu dia tak pergi surau sampai bila. Artinya, sebagai contoh, bila kita buat sesuatu, kan nak dapat kemuliaan. Wa imam pandangan orang. Wa imam saya sebut karamah tadi. Nak ada buat amalan nak karamah, zikir-zikir banyak biar dapat sesuatu. Karamah dari sudut itu atau karamah dari sudut ni, dua-dua bentuk karamah kemuliaan. Lalu kita tak bolehi, orang ni akan tergelincir terus. Orang bila buat kena Allah, maka dia tak akan tergelincir. Dan ini yang kita doakan dalam bacaan Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Perkataan mustaqim daripada istiqamah. Yang ini berterusan saya begini. Saya nak terus membaca surah ini dalam solat saya. Jangan berhenti sampai saya mati. Kerana ini tuntutan yang berat untuk istiqamah. Tuan-tuan nak dapat kemuliaan untuk berapa tempoh, tidak sukar. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dari muda mula balik. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan berjemaah, tuan-tuan bentuk ilmu. Sampailah tuan-tuan usia 50, 60. Itu bukan satu kerja senang. Kalau tidak, ini kurniaan Allah pada kita. Sampai umur kita 60, 70 masih kekal di rumah Allah, masih kekal berjemaah, masih kekal bentuk ilmu. Ini bukan perkara-perkara yang secara akalnya tak mungkin kita capai dengan kekuatan kita, melainkan kurniaan Allah yang hebat. Lepas itu kita sentiasa doa sebagaimana kita ajar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan pada taat. Sebab itu tuan-tuan, kita patut menghormati orang yang Allah beri umur yang panjang dan ditaat pada Allah dan tak pernah terkurang. Ini istiqamah. Orang ni lah yang sebenarnya wali Allah. Kalau tuan-tuan nak cerita wali Allah, tuan-tuan cerita dengan versi ini. Bukan tuan-tuan cerita versi berjalan atas, versi terbang. Itu versi orang awam. Yang dia mungkin kutip kat mana, mungkin saya sebut semalam, boleh reka, boleh cipta. Dalam mengangkat seseorang. Dia jalan kat ujang tak basah. Dan kita pun tak rasa pelik pun jalan kat ujang tak basah. Sebab kita bila hujan ni sunat kita basahkan sebagai tanda air berkat daripada langit. Ini Abdullah bin Abbas bila hujan dia akan keluar dedahkan dirinya pada hujan. Dia terkena hujan barukan dia keluarkan pakaiannya. Pada permulaan hujan. Dan lagi kalau hujan tu jarang turun. Lagi-lagi keberkatan. Allah namakan air hujan yang turun dari langit sebagai ma'a mubarakah, air yang berkat. Apa tak berkat? Dia turun dari langit, tuan-tuan. Dia bukan turun dalam pilih air. Langit yang tinggi. Apa tidak berkatnya? Dia turun dengan rasa yang tawar, yang sejuk, nyaman. Apa tidak berkatnya? Dia menyuburkan semua tanaman. Apa tidak berkatnya? Jadi sejuk dunia. Tak payah buka aircon. Sejuk, bukan sejuk kat rumah kita ni. Satu. Malaysia sejuk. Dek hujan tadi. Itu berkat. Semua dapat aircon free. Dengan hujan tadi. Cuaca jadi nyaman. Oleh sebab itu bila kita bercakap tentang wali dengan makna perkara yang tu, kita tak menafikan ada perkara-perkara yang sifat demikian. Tapi itu bukan keutamaan kita dalam bicara tentang makna kewalian, tapi melihat kepada istiqamah. Lihat Uthman bin Affan sampai usianya 70-an, 80-an. Kekal baca Quran dan mati ketika baca Quran. Dan isterinya mengatakan, ini Uthman, Quran itu menjadi lebuk, lunyai dek pandangan yang panjang. Kok lama sangat tengok. Bahkan kata isterinya dia pernah khatam Quran dalam satu rakaat. Kata itulah karamah. Dia boleh baca Quran selama tu. Tuan-tuan paling lama boleh baca Quran berapa jam?
Tengok TV yang cerita lah, baca Facebook itu saya tahu lama. Atau ngadak kau dah berapa jam, dah boleh baca ngadak. Dah bukan hari ni kita cerita berterusan sampai kita jumpa Allah. Boleh tak tengok Quran setengah jam sehari. Kata itu karamah. Melihat Quran 30 minit sehari bukan benda yang senang. Lepas itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam makna istiqamah, khususnya akhir zaman. Bila kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid ala jamri. Rawahu Tirmidzi. Akan datang satu zaman, kata Nabi SAW. Orang yang bersabar di dalam agama mereka seperti yang memegang bara api. As-sabir minhum ala dinihi kal qabid ala jamr. Orang yang buat taat ni tuan-tuan, dia kena sabar. Seolah dia kena genggang bara api. Tuan-tuan, kita nak baca Quran lama. Uish, dia punya gerakan punggung tu 360 darjah berpusing. Saya nak bangun cepat. Tapi kalau tengok Facebook tak sedar ni, suami pergi kerja pun dah tak sedar. Biasa bila suami aku kerja, dia punya khusyuk. Tahu suami hilang. Tengok lagi, tahu suami balik tidur dah. Kau jenis bini lah. Kau jenis laki pun sama juga. Artinya, hari ni al-qabid ala din, as-sabir ala dini. Orang bersabar dalam agama, dalam buat ketaatan. Macam kita pegang bara api. Nak mengaji lama-lama, oh tak boleh. Sembang lama boleh mengaji lama. Dia cari alasan apa nak bangun awal ni. Cari alasan apa nak berhenti awal ni. Kata ini cabaran kita di akhir zaman. Kata Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang satu zaman. Orang yang sabar dan beragama tu macam pegang bara api panas. Panas tuan-tuan, nak untuk ilmu lama-lama panas. Kita nak zikir lama-lama panas. Kita nak baca Quran lama-lama panas macam pegang bara api. Sebab itu kata ulama, jadilah kamu penggenggam bara agamamu. Genggam bara api sampai jadi arang sebagai perumpamaan gitu. Yakni, atau dalam hadis lain Nabi sebut, abdu alaiha bin nawajis. Pegang dengan geraham kamu. Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita pegang. Ini kalau kita dah Allah jinakkan kita dengan satu urusan agama. Tuan-tuan belajar untuk istiqamah halu. Dalam setiap hari saya pergi belajar Quran. Istiqamahlah belajar Quran. Jangan cakap alasan nak ponteng pula. Istiqamah. Kurang sebab-sebab yang menyebabkan kita akan lemah. Kalau tuan-tuan, Allah berikan kemuliaan untuk ini, belajar istiqamah untuk ini. Kalau kita diberikan istiqamah dalam tahajud, belajar terus bertahajud. Walau seberat mana pun dia. Dia adalah penggenggang bara agama kita. Menggenggam bara walau sepanas mana pun dia. Kan ternyata bara yang digenggam itu selepas dia menjadi sejuk, dia adalah emas dan permata. Yang amat berharga. Mula-mula je sakit, lepas tu rupanya emas dan permata. Rupanya tangan kita tak ada apa-apa pun. Sebab itu datang Dajjal. Dia bawa air dan bawa api. Dia bawa syurga dan bawa neraka. Maka syurga yang disangka oleh pengikutnya adalah neraka. Neraka yang disangka oleh pengikutnya adalah syurga. Maknanya dia punya twist, dia punya ubah. Dia boleh ubah hakikat. Atau dia boleh ubah benda yang dipandang oleh manusia dengan cara amat mengelirukan. Watak ni ada pada Yahudi. Yahudi dia mencuri tanah Palestin, dia boleh kata Palestin itu salah. Dia duk bunuh orang Palestin daripada tahun 47. Sampai dah tertubuh negara haram dia 48, dia bunuh. Entah berapa puluh ribu dia dah bunuh. Tiba-tiba ganasnya orang Palestin ni. Dia serang kita 7 Oktober. Yang dulu-dulu tak cerita. Kampung dibakar. Peristiwa Shabra dan Shatila, 3,000 orang disembelih. Dia tak cerita yang Gaza sampai 16,000, 17,000 mati. Ditunjuk yang jahatnya Hamas serang tu lah. 7 Oktober. Itu pun sebahagian dia bunuh sendiri. Dia watak Dajjal, dia boleh ubah benda tu. Maka Dajjal datang ditunjuk api, yang disangka api rupanya syurga. Tentang agama yang kita pegang, kita rasa macam tak selesa panas. Rupanya itulah syurga Allah.
nak beri pada kita. Nafsu kita memang cenderung pada perkara-perkara syahwat. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu cenderung pada perkara-perkara jahat. Melainkan orang yang Allah rahmati. Lepas tu tuan-tuan tengok. Yang pergi masjid berapa orang? Yang duduk menuntut ilmu berapa orang? Yang duduk dengar ceramah ilmu berapa orang? Dan tuan-tuan banding dengan duduk dalam maksiat. Ini dalam maksiat 85,000 orang. Bayar lagi. Ini kalau kita duduk majlis ilmu bayar tu kata tunggang agama. Tunggang agama. Tunggang-tunggang nama dia. Ini konsert bayar 3,000 tak panggil tunggang. Itu namanya menenangkan hati. Bayar 3,000 tiket. Paling murah RM300. Nyanyi ni bayar juta-juta, orang panah hebat. Tak bayar 300, penunggang agama. Cara nak matikan agama. Makanya menyanyi banyak. Nyanyi majlis kahwin pun dapat 1,000. Nyanyi je. Yang muzik ni lebih kuat pada suara dia. Dapat juga 1,000. Nak kabur suara tak bersedap, buat muzik kuat-kuat. Tapi ini gambaran akhir zaman. Bila pegang agama, fitnah datang banyak. Bila buat benda maksiat, orang pun nampak bagus. Hebat. Jadi kata Nabi SAW, jadilah orang seperti ini. Peganglah. Apa pun fitnah dalam agama, tuan-tuan pegang. Apa pun ujian dalam agama, pegang. Orang kata apa pun. Zaman dulu, ini pakai tudung labu-labu. Dia kata hantu kongkong. Kalau sekarang, mungkin juga pakai sekebang, panggil Taliban. Bila kita nak buat sekian-sekian, dia kata sekian-sekian. Kena bersabar dengan, kalau Nabi kita SAW, labelnya sebagai orang gila, pembohong. Dan Nabi sabar sampailah berjaya dakwah. Kita hari ni pun kalau label-label macam tu, tuan-tuan kena sabar. Jangan cepat merajuk. Kalau kita tahu inilah agama yang Allah Ta'ala perintah, maka teruskan. Ada satu mimpi yang diceritakan oleh Ali Asy-Syabbawi. Dia kata sebut Syabawi, Syabbawi. Dia kata mimpi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya nak tanya. Tuan kata, Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surah Hud telah menjadikan rambut saya beruban. Kita ubang Rasulullah atas kepala, bukan pada janggut Nabi, tak lebih pada 20 urat. Dan bila Rasulullah beritahu, waktu ubang atas kepala Rasulullah. Kata Rasulullah, menyebabkan berubahnya rambut aku kerana kebimbangan ketakutan aku pada surah Hud dan saudara-saudara surah Hud. Lalu kata Ali Syabbawi, ya Rasulullah, apakah kerana surah Hud ini ada ayat tentang kebinasan umat-umat terdahulu? Ataupun tentang kisah-kisah para Nabi menyebabkan kamu merasa bimbang, takut, sedih sampai beruban? Kata Nabi SAW bukan. Tapi ayat 112. Itu Allah berfirman, fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Berat istiqamah ni. Yang saya katakan tadi tuan-tuan, daripada kita balik, kita nak terus ingat Allah sampai kita sekarang 60-70. Bukan benda senang. Berat. Melalui pengalaman godaan-godaan yang pelbagai. Bila kita baca surah Asy-Syarh ataupun Alam Nashrah, Allah Ta'ala sebut pada akhir ayatnya 7-8. Apa kata Allah? Fa idza fagharta fansab wa ila rabbika farghab. Bila selesai satu amalan, teruskan lagi. Selesai, teruskan lagi. Jangan berhenti. Kata istiqamah berhenti, jangan berhenti. Umpama seorang yang berlari. Berlari terus. Kalau tuan-tuan penat berlari, berjalan. Tapi tetap bergerak. Jangan duduk rehat tidur seperti arnab. Akhirnya tak sampai ke garisan. Atau lambat sampai. Jalan terus. Ini istiqamah. Ini berat. Dan Allah suruh kita, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Selesai satu benda, buat lagi benda lain pula. Selesai satu hal ketaatan kita pada Allah, fikir pula, taat apa pula lepas ni? Kita dah habis kuliah, taat apa pula lepas ni? Lepas tu taat apa pula lepas ni?
Sentiasa fikir. Dan wa ila rabbika farghab. Sentiasa harapkan Allah. Lihat bagaimana kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang yang taat padanya. Lihat bagaimana Allah menjaga orang yang taat padanya. Lihat anugerah yang bakal Allah berikan. Bukan yang telah Allah berikan. Maka demikian membina istiqamah. Kata para ulama bahawa istiqamah ini hanya orang yang berjiwa besar saja boleh buat. Kan istiqamah bererti kita mengeluarkan diri kita dari apa-apa yang dijanjikan itu daripada semua perkara-perkara yang menjadi kecenderungan nafsu kita dan daripada semua legitimasi, maksudnya daripada semua bentuk gambaran-gambaran luaran yang cuba kita inginkan dan juga dari sudut adat kebiasaan orang. Kita nak keluar semua sebab kita berpandu pada syariat. Kadang-kadang kita ni punya keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Semua orang ada keinginan nafsu. Tapi bila kita melihat syariat mengarahkan nafsu kita tunduk. Kadang-kala dia ajar kita ambil sikit, tak boleh ambil banyak. Kadang-kala dia kata tinggalkan terus. Kadang-kala syariat ni kata bukan sekarang, akan datang. Demikian syariat memandu nafsu kita. Umpamanya kita ni bekerja, nak duit. Gaji kita akhir bulan. Tapi oleh kerana ni nafsu kita ni kerja pula jaga cashier, nampak duit, ambil terus tak apa ni. Tuan-tuan, syariat kata jangan, bukan waktunya. Duit ini juga akan jadi hak kamu, tapi bila dapat gaji nanti hak kamu lah. Sekarang bukan. Dan kamu kena pegang je. Ini yang jadi amil zakat. Kutip duit orang zakat. Nampak banyak. Kamu ada hak tak? Ada, tapi bukan sekarang. Beri dulu pada pihak berkuasa ni. Lepas dia sekian-sekian, okay, ini bahagian kamu ambil. Yang dia tak sabar ambil terus. Kita baca berita seorang amil hilang. Lepas kutip-kutip zakat. Hilang, tak serah duit. Tak sabar dia. Nak semua buat lagi. Dia tangkap juga. Akhir tak dapat semua. Artinya ini nafsu. Ada waktu, nafsu kata nanti dulu. Akhir bulan. Ada benda yang nafsu kata, yang syariat kata untuk nafsu ini jangan terus. Kerana ini diharamkan. Rasuah, jangan terus. Kita cenderung nak duit. Bulan ni pula tak cukup anak nak belanja ni. Datang pula orang rasuah. Syariat kata jangan. Dalam neraka kamu. Dalam neraka kamu. Ambil juga kita. Apa jadi kerja pun hilang, masuk lokap. Masuk penjara. Yang kedua disebut dengan makna istiqamah ialah kita mengeluarkan diri kita daripada semua pemisahan dipanggil legitimasi. Legitimasi maksudnya ar-rusum. Rusum ni artinya gambaran luaran yang kita nak orang tengok kita. Kita nak suruh orang tengok kita kaya, hebat, berjawatan. Tentang kita nak keluar daripada gambaran. Kalau kita bukan orang tu, buat apa kita nak letakkan gambaran palsu? Kita nak nampak bahawa kita ni alim. Kalau kita bukan alim, buat apa nak menyamuk alim? Kita nak suruh nampak ilmu kita tinggi. Ilmu kita rendah dan tak banyak ilmu kita. Buat apa nak suruh nampak tinggi? Jadi istiqamah ini kita keluar daripada gambaran yang kita nak orang pandang kita. Dan akhir sekali ialah keluar daripada adat. Ada benda yang menjadi kebiasaan orang buat sehingga kalau kita buat pun tak salah kerana semua orang buat. Tapi syariat kata salah. Dan tuan-tuan tengok dalam budaya bersalang lelaki perempuan. Dah jadi satu adat kebiasaan orang ini. Pemimpin pun untuk contoh bersalangan perempuan tanpa halangan. Akhir semua. Semua buat. Akhirnya kita rasa, dah biasa tak salah je apa. Apa sangat. Ya syarak kata apa. Bila Nabi SAW, inilah usafihun nisa. Kata Rasulullah, aku tidak pernah bersalam dengan perempuan. Tidak pernah. Bahkan kata Abu Musa Asy'ari, bersentuh dengan babi lebih aku suka bersentuh dengan perempuan. Kenapa? Aku dicocok dengan jarum, sakit. Lebih aku suka daripada menyentuh perempuan yang tidak halal bagiku. Kenapa? Sebab gini, tuan-tuan. Taklah kata perempuan tu najis pada babi, bukan. Maksudnya gini.
Kalau seorang tu bersentuh babi, dia dengan cepat-cepat fikir nak sama. Dia babi sama. Seorang bersentuh dengan perempuan, nafsu cepat-cepat ingin memiliki perempuan secara yang salah. Maka terjebak daripada perkara maksiat. Jadi bila tersentuh babi, cepat-cepat nak bersihkan supaya dia keluar daripada najis itu. Tapi ini sentuh perempuan. Nama-nama kecenderungan dia. Sehingga merosakkan agama. Bukan kita namakan perempuan dengan babi. Tidak. Dari sudut kecenderungan nafsu kita. Dicocok dengan jarum yang tajam. Lebih aku suka, dalam riwayat lain kata Abu Musa, daripada menyentuh perempuan. Kan menyentuh perempuan itu akibatnya, bila yang haram, dosa dan mengakibatkan hukuman di sisi Allah SWT. Baik kena hukum kat dunia, jarum tercocok. Jadi benda-benda macam ni dah jadi adat. Hari raya, hari keramaian, majlis, convocationnya, sekian-sekian dah salah. Dah jadi satu budaya biasa. Yang cuba nak jaga sikit, protes sikit, pakai sarung tangan. Tahu Imam pakai sarung tangan ke atau tak? Ini namanya bersalah. Perlu dijauhi. Allahumma illa mereka darurat, contoh tak salah lempang ke apa. Kalau cuma sekadar kita rasa kita keluar daripada kebiasaan orang, maka kena berani. Orang istiqamah, dia keluar daripada adat kebiasaan orang. Kita dah budaya Melayu kita. Banyak adat yang baik. Tapi ada adat yang bercanggah. Banyak adat-adat yang baik. Kita tak nafikan. Budaya ziarah, budaya kita merewang, budaya kita bermarhaban dan sebagainya. Banyak adat yang baik. Dia merapatkan ukhuwah kita. Tapi hati-hati juga dengan benda yang bahaya. Dia masuk rumah bini orang tak ada suami dia. Ini Nabi SAW bila mengunjungi Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tanya, mana suamimu? Ada kat kebun. Maka Rasulullah tinggal di luar. Kalau Nabi semulia manusia. Kita perempuan pula tak reti agama. Suami tak boleh lagi, masuklah dulu. Adat kita kan orang Melayu macam itu setengah. Jangan. Kalau lelaki awak tak ada, janganlah suruh orang masuk. Suruh dia tunggu kat luar. Habis tak panah kat luar tu, biarlah dia merepuk kat luar tu. Daripada kita ni berlaku benda yang Allah Ta'ala murka. Dan kita bini orang. Kita isteri, lelaki lain, jangan benarkan dia masuk. Tunggu dia kat luar. Tunggu nanti suami saya balik. Jangan orang kata, masuk dulu kita sembang-sembang dulu, suami balik. Sembang pula dia. Kononnya itu cara layanan baik. Tak, ini menyalahi syarak. Bukan cara. Saya ingat dulu, ini cerita lama. Mungkin sekarang saya tak tahu apakah ini makin kebiasaan atau tidak. Kita zaman dulu macam itulah. Sampai guru-guru dulu tegur. Janganlah. Awak suami tak ada, ajak orang masuk dalam, sembang, sementara tunggu suami balik. Akhirnya dia membibikkan kepada maksiat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, iyyakum waddukhul 'ala nisa. Jauhilah kamu daripada masuk menemui perempuan. Jangan menemui perempuan yang tak ada mahram ketika itu. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afara'aital ham? Macam mana kalau dia itu adik ipar kita? Abang ipar kita? Kakak ipar kita? Ipar-ipar kita? Nabi kata, ipar itulah yang mautnya. Alhamul maut, ipar itulah yang menyebabkan kehancurannya. Sebab kita rasa macam ada satu hubungan. Ada ipar, rapat. Itulah yang menyebabkan ramai terjebak. Ada perkara maksiat. Jadi ada. Macam ada. Kebiasaan kita juga. Buah nama adik ipar, dikira rapat adik ipar. Akhirnya adik ipar, jalan abang ipar. Kalau sama jantina, tak apa lain jantina. Ni abang ipar. Adik ipar perempuan. Jalan. Bini pun tak kata tak apalah. Tu kan abang ipar dia Ustaz. Pasal dia boleh kahwin. Dan dia bukan mahram. Kalau awak mati dia boleh kahwin. Kalau dia ceraikan awak dia boleh kahwin. Oh tak apa, biarlah. Bonceng motor pula tu. Ini semua maut kata Rasul. Maut hancur. Lepas tu kita beripar dua. Bagus kita memang rapat. Tapi batasan syarak kena jaga. Mana kita adik ipar, kakak ipar sembang cakap. Tapi jaga batasan syarak. Kalau abang kita tak ada kat rumah, ini adik ipar kita. Hormati dia. Agama dia. Dan jaga agama kita. Bukan sewenang-wenangnya. Dalam hadis disebut, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kamu, jangan kira amalan kamu. Tengah makna, perkataan istaqimu walan tuhsu. Walan tuhsu,
Dengan menyatakan maksud kamu tak akan capai. Contoh macam mana pun kita nak istiqamah, kita tak mungkin capai hakikat istiqamah sebenar. Tapi kita cuba istiqamah. Dan makna yang kedua, walan tuhsu, jangan dikira amalan baik banyak mana kita dah buat. Nanti kita berhenti. Tuan-tuan dah sedekah banyak orang, jangan kira. Tuan-tuan dah tahajud banyak hari, jangan kira berapa hari tuan-tuan tahajud. Tuan-tuan dah puasa sunat, saya bulan ni dah 8 hari puasa, jangan kira. Kalau tuan-tuan kira, akhirnya lemah ibadat. Sebab apa? Rasa banyak. Jadi dalam ibadat ni cuma buat. Sampai masa, buat. Sampai masa, buat. Orang macam ni tuan-tuan, dia akan jadi istiqamah. Macam kita berniaga juga. Tuan-tuan berniaga. Berniaga kira duit, kira. Macam banyak lah, esok cuti 2 hari. Dah habis. Jangan terus kerja. Tahu-tahu dah bilion dah duit ambil. Tak sedar, tak kira. Oh, berniaga. Jadi perangai niaga sikit kira duit. Baru pelanggan 2 orang kira lagi duit. Ini kira. Okey, hari ni dah capai sasaran habis. Tutup kedai. Oh, bulan ni dah banyak duit. Jadi, kita cuti dah seminggu. Berjalanlah kat Sabah pula. Bawa. Akhir di berjalan tu, rugi untuk 2 minggu jualan. Jadi, orang macam ni, yang jadi kira-kira ni, dia tak akan ke mana. Jangan dikira. Masuk dikira ni, jangan sampai kita rasa selesa. Bukan maksud saya lah kalau berniaga tak boleh kira duit. Maksudnya, jangan kita melihat amount tu kita selesa. Untuk kita teruskan kerja kita daripada duduk menung, tak ada buat apa-apa. Buat benda yang bermanfaat. Dalam agama pun sama. Baca Quran, jangan dikira. Saya dah khatam 4 kali dah bulan ni. Baca banyak. Bulan depan 2 kali, sudah lah. Jangan terus buat. Jangan dikira. Kalau tuan-tuan kira dalam keadaan menguatkan lagi semangat, tak apa. Tapi kebanyakan orang bila dikira, dia akan melemahkan semangat dia. Saya dah zikir 1000 kali. Besok 800 dah lah. Banyak. 1000. Akhirnya kita kira 1000 tu kita bagi tulas seminggu. Dah buat sekali, kita bagi seminggu. Akhirnya rugi hari-hari yang lalu. Kata Dalaf, istiqamah ialah penyaksian anda pada waktu bersamaan dengan pelaksanaan. Cakap macam mana kita buat. Itu istiqamah. Jangan cakap lain, buat lain, itu tak panggil istiqamah. Kalau kita nak tengok orang alim, kita nak tengok orang ikhlas, kita nak tengok orang jujur, kita nak tengok orang kuat, tengok dia cakap dan dia buat. Atau ilmu seseorang bukan dinilai dengan berapa banyak kitab. Tapi setiap kali dia menterjemahkan perbuatannya, itulah dia orang berilmu. Dia cakap macam ni, dia buat macam ni. Sama. Ini istiqamah. Dan kata ulama, istiqamah itu kalau dalam perkataan, tinggalkan umpatan. Kalau dalam perbuatan, tinggalkan bid'ah. Dan juga perbuatan, tinggalkan penangguhan. Kalau orang tu istiqamah, tuan-tuan, bila nak tangguh je amalan, dia akan lawan. Jangan tangguh. Kerana tangguh menghilangkan istiqamah. Kebaikan. Dan dalam ahwal, dalam keadaan dirinya, ahwal, ialah jangan ada hijab antara dia dengan Allah. Jangan pernah terhalang daripada dia ingat Allah, nampak Allah dalam kehidupan dia. Allah sedang memerhatikan kita, Allah tengok kita. Kata Abu Bakar bin Fura, perkataan sin, tuan-tuan tengok istiqamah. Dia asalnya perkataan tu daripada qamah. Kemudian masuk panggil istiqamah. Kalau panggil fa'ala, istaf'ala. Dipanggil menuntut. Menuntut. Dalam wazan atau sarah. Ilmu sarah lah. Sin dalam istiqamah memberi maksud menuntut buat. Menuntut untuk bangun. Menuntut untuk dekat dengan Allah. Maka itu maksud istiqamah. Maka bila kita menuntut untuk dekat dengan Allah, maka kita akan lihat apakah kita menepati janji kita dengan Allah. Apakah kita menjaga batasan hukum dengan Allah. Jaga, maka istiqamah. Bila Allah sebut dalam Quran, dalam surah Jin, Allah Ta'ala memberi ingatan pada jin yang beriman. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau para jin ini kekal istiqamah dalam jalan ketaatan pada Allah, kami akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak. Allah menyebut perkataan
asqainahum, la asqainahum. Daripada perkataan saqiya, yasqa, asqa. Ini juga dalam perbahasan kita panggil wazan saraf. Allah tak sebut saqainahum, kami beri minum. Kalau beri minum tu sekali je, saqainahum. Tapi sebut asqainahum, kami terus beri dan beri dan beri dan beri. Mana orang istiqamah? Allah tak akan beri dia satu je nikmat. Nikmat itu datang bertali arus. Nikmat itu datang seperti hujan pagi sampai ke petang. Awal dan akhir bergerak nikmat. Itu buah bagi istiqamah itu terlalu banyak. Para ulama menyatakan buah-buah istiqamah itu rezekinya luas. Kehidupan yang baik. Ketinggian di dunia sebelum akhirat. Khabar gembira daripada malaikat sebelum matinya. Khabar gembira. Dan juga menjadikan Allah jadikan orang istiqamah sebagai catatan manusia yang dicontohi. Tentang kenapa Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi SAW. Nabi adalah satu watak yang istiqamah. Maka kalau kita ke istiqamah, kita suka, orang kita selalu sebut, manusia mati tinggal nama. Tentang nama yang apa yang kita tinggal? Bukan kerana nama kita itu, tapi kerana perbuatan istiqamah kita dalam kebaikan. Maka itu akan dikenal. Allah jadikan kita contoh orang. Contoh paling baik. Contoh orang istiqamah. Bukan orang buat hari ni, esok tak buat. Kemudian kata Junaid Al-Baghdadi bawa satu kisah. Saya jumpa seorang pemuda. Belum pergi haji. Tengok dia duduk dekat pokok. Dia ni baru start bersufi. Duduk. Lalu kata Junaid, cari apa? Duduk sini buat apa? Dia kata, saya mencari sesuatu yang hilang. Kemudian, lepas balik haji. Maka tanya, tengok orang ni, pemuda ni dah berubah tempat. Dia tanya, kenapa berubah tempat? Sebab saya dah jumpa yang hilang ni kat sini. Ini satu isyarat dalam makna sufi. Dalam hidup kita mula-mula, dan tuan-tuan dalam hidup kita, bila kita mula ingin beragama, kita mencari sesuatu yang hilang dalam diri kita. Apa yang hilang? Allah hilang dalam diri kita. Kalau kita mencari Allah dengan mentaatinya, Allah tu ada, tapi kita yang hilang. Lalu bila tuan-tuan kehilangan Tuhan dalam hidup, kita rasa jauhnya kita dengar. Lalu kita mencari. Kita mula start mengaji Quran, belajar agama, berkawan dengan orang soleh, duduk majlis ilmu. Kita mula muhasabah diri. Kerana kita nak biar Allah tu kembali dalam diri kita. Sehingga kita jumpa Allah. Akhirnya dalam ketaatan kita yang tempoh-tempoh yang telah kita lalui, lalu kita pun tenang kerana kita dah jumpa Allah. Alhamdulillah dah istiqamah majlis ilmu. Dah pandai baca Quran. Dah istiqamah tahajud. Dah istiqamah meninggalkan kejahatan selama ini. Dah jumpa kawan-kawan baik. Kita dah jumpa Allah. Tentang kadang-kadang dalam perjumpaan kita, dalam proses jumpa, kita mungkin akan berpindah. Mula-mula kita duduk setempat. Kerana kita masih mencari. Tapi bila kita jumpa, kita mungkin berpindah pada satu kedudukan yang lain. Dan kedudukan itu, kata Junaid, aku tidak tahu mana satu yang lebih mulia bagi orang ni. Apakah ketika mana dia dalam proses mencari Allah? Itu mencari. Dia duduk kat situ untuk mencari Allah. Kata tuan-tuan, kita tengok orang kan risah, tiba-tiba duduk masjid. Dia tak duduk dah kat karaoke ke, kelab malam ke, duduk masjid. Bagi masjid, tu imam keluar pun dia ada lagi. Dan dia mungkin jemaah paling akhir keluar, paling awal masuk. Lalu kita tanya kenapa asyik duduk masjid? Mungkin sebab dia sedang insaf. Dan dia mencari sesuatu yang hilang di rumah Allah. Dia akan cari sesuatu yang hilang di rumah Allah. Maka bila dia dah jumpa balik, dah jumpa Allah, maka dia mungkin akan datang ke masjid macam orang lain datang. Dia mungkin datang tak macam dia dulu. Sebab apa? Kat mana pun dia sudah jumpa Allah. Mula-mula, saya kata mula-mula kita nak insaf. Kita akan nampak setempat je. Tu tuan-tuan ramai tengok orang bila insaf nak pergi pondok. Dia rasa dia akan jumpa kat situ. Nak pergi pondok, pergi masjid je. Atau jumpa ustaz-ustaz, saya nak ikut ustaz lah. Ini orang mula-mula mencari, dia mesti nak ikut. Yang dalam pun tak nak ikut kita. Yang mula mencari nak ikut, dia mula nak rapat dengan tuan-tuan guru, ulama'-ulama'. Jadi driver pun tak apa, angkat beg pun tak apa. Tukar kasut pun tak apa. Ini kerana dalam proses pemulang dia nak cari.
Dan dia jumpa Allah. Maka bila dia jumpa Allah, kita nampak dia lebih independen sikit. Satu jenis aku tak tahu dalam situasi mana lebih baik. Kalau tuan-tuan tengok diri kita, kita ada waktu kemuncak dalam beribadat. Tuan-tuan rasa macam, masa kita mula bertaubat, masa mula kita nak kenal diri kita, nak kenal Allah. Kita lihat di mana kita berada, kat mana. Tapi hari ini, mungkin kita rasa kita dah jumpa, kita mula berada di tempat yang lebih bebas. Seperti anak-anak yang bila mula belajar berenang, dia cuma berada di gigi air. Dia tak berani jauh, walaupun dia sudah boleh mengampungkan diri. Tapi seketika dia pandai, dia mula berada di tengah sekali-sekala. Kata Junid, aku tidak tahu mana keadaan lebih baik. Maka kita tuan-tuan, dalam situasi istiqamah, apakah dalam keadaan pencarian atau dalam keadaan sudah jumpa, mana lebih baik? Kadang-kadang dalam keadaan mencari itu lebih baik kerana nampak kesungguhan kita. Cari bersungguh. Dan kadang-kadang kita dah bertemu itu lebih baik kerana kita mula tahu cara yang sebenar. Sebab dalam makna ibadat, bila Nabi SAW menyebut, wasaddidu, qaribu wasaddidu, buat ibadat dengan tepat, saddidu. Kadang-kadang kesungguhan kita nak buat ibadat, mungkin kita tergelincir daripada jalan ketepatan. Makanya kita belajar, baru saya tahu tepatnya macam ni. Kita lah tuan-tuan, bila kita tak ada ilmu, tengok pakaian pun kena najis. Buat apa? Buang, beli baju baru. Satu sudut, kita buat satu solusi. Tapi bila kita dah tahu ketepatan ilmu, buat apa? Buang. Basuh je lah. Jadi kembali suci. Ada orang bila kapek, kucing kencing ke orang kencing, dia pun buang kapek tu. Baguslah sebab dia nak jadikan tempat suci. Tapi bila dia ada ilmu, dia tak akan buang kapek tu. Cuma basuh tempat di mana berlaku kotoran tersebut. Orang Yahudi, bila mana terkena najis pada pakaiannya, apa dia buat? Dia akan gunting pakaian. Tempat kena najis. Akhirnya berlubang lah tempat kena najis. Orang beriman, dia ajar kena najis, maka basuh. Maka pakaian tu, ialah pakaian yang kita dah pakai sama. Cuma ia sudah dibersihkan dari najis. Dibersihkan dari najis. Ya, bagaimana bila kita jumpa ilmu. Dia dua-dua niatnya baik. Satu sudut. Niatnya ialah untuk melarikan diri daripada benda yang najis ini. Tapi bila orang tu dah jumpa, dia tahu cara. Kata kita buat korban. Dia kata kita nak sah ibadat korban, kita pun suruhlah orang pandai sembelih tu korban. Tapi bila kita dah pandai, kita sendiri yang akan korbankan kerana kita tahu bahawa bila kita sembelihkan sendiri itu lebih baik. Akhirnya kita berubah pada satu posisi. Tapi antara dua ni mana lebih baik? Kata aku tak tahu mana satu lebih baik. Jadi kita katakan bahawa ia bergantung pada orang. Sana orang tadi bergantung pada keadaan dia. Mungkin keadaan ini lebih baik, mungkin keadaan itu lebih baik. Yang penting, dua keadaan dia senang istiqamah dalam beragama. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.